wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Hari ini saya akan tunjukkan satu demo bagaimana cara nak menggunakan software perisian AR Plus yang saya cipta khusus untuk cikgu-cikgu dalam menulis kajian tindakan. Baik, setelah anda login ke dalam sistem ini, anda akan lihat paparan seperti ini. Di atas sekali terdapat beberapa butang yang anda boleh gunakan untuk penulisan, iaitu button load. Load ini adalah satu butang digunakan untuk anda dapatkan balik data setelah kita selesai membuat dan kita tutup perisian ini, dan kita untuk dapatkan balik data itu anda boleh tekan loading. Kemudian ada satu butang clear untuk kita buang ke semua data. Kemudian button preview ni kita boleh lihat gaya penulisan kita, dan di sini ada button reference yang saya sediakan untuk pengguna untuk buat quick link untuk dapatkan bahan-bahan rujukan. Ini tema, button tema, atau kita boleh ubah color mengikut citarasa masing-masing lah. Kalau nak warna apa-apa anda boleh ubah sendiri kat sini. Sini untuk button email. Ini button save to Word, iaitu setelah kita selesai menulis kita boleh save semua data kita di sini ke dalam Word. Dan sini ada butang untuk main delay dan juga untuk auto saver. Okey, di sebelah kiri anda adalah terdapat button title, abstract, pendahuluan dan mengikut keperluan yang perlu ada dalam penulisan kajian tindakan. Baik, kita pergi satu persatu. Okey, bahagian title ini anda boleh pilih tulis apa sahaja tajuk kajian anda. Sebagai contohnya, saya ambil contoh ni lah, contoh kajian tindakan ini. Kita boleh tulis kajian tindakan kita, tajuknya begini sebagai contoh. Sebagai contoh, ini adalah contoh kajian tindakan kita, bahasa Melayu dalam kaedah peterminda dan kata soal. Saya ambil contoh daripada internet lah. Contoh, pengkaji ni siapa? Sebagai contohnya kita boleh add nama anda lah sebagai Ahmad Rizal ke. Kemudian anda boleh add author dekat sini. Kita tambah lagi Lizawati, contoh nama, dan boleh tambah seberapa banyak nama yang anda mahu. Author yang menulis kajian tindakan ini, ataupun kalau anda mahu remove di sini boleh remove author. Tinggal nama anda seorang sajalah dan save. Bila dah save, anda boleh preview. Bila preview ada dah nampak, ada masuk dekat sini tajuk dan juga author penulisan ini. Baik, kemudian anda pergi kepada bahagian yang kedua, itu abstract. Abstract ni contoh penulisan abstract. Biasanya abstract ini ditulis di akhir penulisan, bukan di awal penulisan. Jadi anda perlu perlu tulis abstract sebagai rumusan keseluruhan tulisan kita kan. So ia perlu ditulis di akhir sekali, tak apa. Jadi untuk hari ini saya bagi demo sajalah. Ini kajian tindakan. Ini adalah abstract kajian tindakan yang pernah adalah sebagai contoh ya. Jadi saya letak kat sini, anda boleh tulislah apa saja abstrak anda nanti dekat sini, dan kita boleh align kat sini, dia akan jadi susunan macam ni. So anda save, anda boleh preview dia. Jadi untuk abstrak ni sudah masuk lah, ya. Abstrak, kemudian kata kunci, whatever kata kunci yang kita ada lah, permainan sekolah. Ini sebagai contoh sajalah. Sebagai contoh, inilah kata kunci kita. Kita boleh save dan kita boleh preview kata kunci, dia dah masuk dekat sini. Baik, seterusnya kita pergi pada bahagian pendahuluan. Pada bahagian pendahuluan ini adalah bagaimana kita nak memperkenalkan atau memberi gambaran menyeluruh tentang bidang kajian ini. Kalau boleh anda masukkan literature dan sebagainya. Biasanya penulisan ilmiah kita akan ada pendahuluan lah, ringkas dalam satu perenggan atau dua perenggan. Tapi dalam kajian tindakan ini kita ada beberapa format, daripada IPRD ada, KPM ada dan sebagainya. So ada setengah kajian tindakan dia tidak ada pendahuluan, dia terus pada konteks. Jadi itu bergantung kepada anda lah. Bergantung kepada anda bagaimana anda nak menulis, ikut format yang mana. Sebagai contoh lah, pengenalan, ambil format ni. Okey, ini pengenalan yang dibuat oleh contoh. Okey, ini contoh pengenalan. Kita boleh susun dia jadi macam ni, bagi cantik sikit untuk pengenalan. Kita boleh save. Kalau anda nak preview, dia dah masuk dah pendahuluan kat sini. Okey, pendahuluan. Kemudian kita pergi pada konteks kajian. Konteks kajian ini adalah di sini saya sertakan sampel. Anda boleh tengok sampel bagaimana cara untuk menulis kajian konteks kajian ini. Konteks kajian ini lebih fokus kepada refleks guru itu sendiri, apa yang dia nak buat dalam konteks kajian itu sendiri. Dalam kajian tindakan anda itulah, nanti anda nak buat apa. Ini kita kena refleks sendirilah. Sebagai contoh refleksi ataupun reflect kepada ni, contoh di sini.
pengalaman kita. Itu bakal reflect pengalaman kita kan. Okey, ni contoh saya ambil contoh, ini penulisan dia. Anda boleh tengoklah mana-mana contoh dan boleh tengok adaptasi dan sebagainya, ataupun tengok cara dia orang nulis macam mana kan. So ini sebagai contoh konteks kita ke konteks, and then kita save. Selepas save, anda pergi kepada refleksi PDP. Refleksi, sometimes ada orang menggunakan refleksi PDP ataupun ada orang yang menggunakan konteks. Jadi tak ada masalah lah whatever perkataan yang kita gunakan. Jadi kalau bahagian-bahagian tertentu yang ada dalam ni, kalau anda tidak mau gunakan, biarkan kosong saja, tidak jadi masalah lah. Jadi sistem nanti dia akan detect setiap penulisan kita sahaja. Okay, kita dah preview kat sini. Okay, sudah pendahuluan, refleksi sudah masuk. Kemudian kita pergi pada fokus kajian. Dalam kajian kita ni, apa yang kita nak fokuskan? Fokus macam mana? Murid ke, siapa ke? Jadi kita kena terangkan kat sini. Fokus kajian. Fokus kajian ni yang bagi contoh, saya tengok dalam kajian-kajian lepas-lepas ni kita merekam ni tidak boleh ambil masa yang lama, jadi saya tunjuk saja. Fokus kajian anda boleh tulis, disertakan dekat atas ni contoh, jadi ada daripada contoh ni anda boleh rangka sendirilah macam mana anda nak menulis nanti kan. Kita save. Kemudian kita pergi kepada pungutan data awal. Di pungutan data awal ni anda perlu menjelaskan data awal dipungut untuk menjustifikasikan kajian. Apakah pungutan data yang anda nak gunakan? Dekat atas ni saya sediakan contoh dia kan. Sediakan contoh. Sebagai contohnya pungutan data awal, perancangan tindakan, apa penggunaan data awal yang kita nak gunakan. Kita nak apa yang kita nak kaedah apa yang kita nak gunakan. Okey, sebagai contohnya kat sini kan. Okey, kaedah dia nak gunakan apa? Anda kena teranglah sama ada nak buat penilaian ke, nak buat apa ni temu buah ke, nak buat ni semakan rekod ke dan sebagainya. Itu bergantung pada pengkaji sendirilah kan. Kemudian kita pergi pada objektif dan soalan kajian. Objektif kajian ni kita merujuk pada objektif kita lah. Jadi anda perlu lihat apakah objektif kajian anda. Kat sini cara dia ada beberapa cara. Contoh kat sini saya letakkan objektif umum ni, objektifnya secara umum lah. Kemudian dekat sini adalah objektif secara khusus. Itu berbeza. Kat sini saya letakkan contoh umum dia dan anda boleh rujuklah macam mana cara nak menulis objektif dan sebagainya nanti kan. Okey, kemudian kita pergi pada metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah satu bahagian apakah jenis metodologi yang anda nak gunakan. Nak gunakan bentuk yang macam mana. Okey, metod A ke, metod B ke, ataupun pemerhatian ke dan sebagainya, anda boleh gunakan. Anda hanya perlukan terangkan di bahagian petak-petak tertentu ini sahaja. Okey, tengokkan saja, saya isi saja kat sini. Okey, contoh kaedah ni kan. Okey, kalau anda nak gunakan kaedah pemerhatian, kita tulis pemerhatian tu macam mana. Kalau anda nak gunakan kaedah penelitian dokumen, kita nak semak dokumen apa-apa, kita terangkan kat sini. Kalau kita nak gunakan kaedah temu bual, okey, anda tulis dekat bahagian temu bual. Senang saja, very simple. Jadi dapatlah kita punya maklumat-maklumat ni kan. Jadi kita boleh save and then kita boleh preview. Jadi kajian tindakan kita sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita pergi pada peserta kajian. Okey, peserta kajian ini anda perlu terangkan siapa peserta kajian anda. Okey, kat sini contoh dia dah terangkan temu bual dan sebagainya. Okey, kaedahnya siapa responden kajian ni anda terangkanlah, sama ada murid ke, guru ke, atau siapa-siapa yang terlibat dalam kajian anda tu, anda kena terangkan dengan detail lah. Siapa yang ni sebagai contoh saja, sebagai contoh. Dan anda boleh tulis dekat sini berapa peserta kajian. Okey, anda boleh tulis. Kemudian kita boleh line dia balik, kita boleh save and then kita boleh preview dan sebagainya. Okey, di sini di ruang ini anda letak di bahagian literature. Kalau anda ada rujukan-rujukan yang anda ambil, anda boleh letak kat sini rujukan. Sumber rujukan, bahan-bahan dan sebagainya boleh letak di sini. Kat sini anda boleh letak rujukan. Di mana rujukan yang anda ambil, anda kena letak dekat sini. Setelah anda save, okey, software ni dia akan susun sendiri secara automatik, dia akan berada di bahagian rujukan kita. Okey, macam mana pelaksanaan kajian? Okey, bagi contoh pelaksanaan kajian, apa tindakan yang anda buat? Apa pelaksanaan yang anda buat? Bagi contohnya dia merancang macam mana? Okey, anda perlu terangkan secara terperinci lah. Di sini tindakan-tindakan ataupun kaedah-kaedah yang kita gunakan. Contohnya kita buat macam ni, ini contoh dia. Dan kita boleh save dan kita boleh preview kat sini. Kita tengok preview kita dah masuk dah pelaksanaan dia dan sebagainya kan.
Okey, kemudian dapatan kajian. Apakah hasil dapatan kajian kita? Hasil dapatan kajian kita ni kita terangkan dapatan kajian kita macam mana. Kalau tengok dalam contoh-contoh ni, dapatan kajian ni terangkan macam ni. Saya telah mengumpul borang seperti berikut sebagai contoh ya. Ini okey, right. Ini contohnya ya. Kemudian kalau ini adalah jika anda nak masukkan table lah. Contoh nombor kat sini ataupun nilai min ataupun nilai 100. Jadi anda boleh masukkan data kat sini. Nombor 1 min dia 4.8 contoh ya. 100 dia 89% contoh. Jadi anda boleh add. Okey, untuk add ni anda just tekan klik kanan add row. So ada lagi bahagian yang akan keluar. Contoh 5.6 contoh 55.6%. 5.6 ni contoh ini hanya 70%. Contoh sahaja. And then anda nak tambah lagi banyak-banyak tak ada masalah, silakan. Dia tidak menjadi masalah. And then kita save sahaja, kita boleh preview. Jadi bila kita preview, okey sekejap preview, okey. Jadi table maklumat yang kita dah masukkan tadi dia akan masuk dalam dia dah masuk dah kat sini. So nanti perhuraian dia akan keluarlah di bawah tu. Bila kita save dalam robot nanti yang lebih-lebih ni kita boleh delete, tidak jadi masalah Dan dapatkan kajian lanjutan rumusan keseluruhan. Jadi rumusan keseluruhan ni anda kena teranglah hasil dapatan anda tu apa dia rumusannya secara keseluruhan. Okey, ini sebagai contohnya ada yang buat menggunakan istilah refleksi. Refleksi ada setengah membuat rumusan, ada sebab huraian rumusan dan macam-macam cara, jadi tidak menjadi masalah. Rumusan keseluruhan pun ada. Okay, sebagai contoh. Dan cadangan kajian lanjutan. Apa anda boleh cadangkan kepada orang akan datang kajian lanjutan? Ini bergantung kepada format yang anda gunakan lah. Jenis yang macam mana kan. Gambaran tindakan kita dan seterusnya. Okey, contohnya kita mungkin nak beri cadangan kepada orang yang akan datang. Bagaimana nak membuat seterusnya. Jadi anda boleh cadangkan kat sini. Kita boleh susun kat sini. And then kita save. And then kita preview. Kita preview yang ambil masa lebih kurang bawah pada 15 second. Okey, jadi sekarang kita dah kat sini kita boleh tengok anda boleh tengok dekat bahagian bawah ni nak tengok secara keseluruhan macam ni boleh. Anda nak tengok sebelah-sebelah macam ni pun boleh, ataupun anda nak tengok satu paparan penuh pun boleh, tak ada masalah. Itu gantung pada kita lah kan. Tak masalah. Okey, jadi sekarang ni kita dah siap dah kajian tindakan kita. Jadi anda hanya perlu memasukkan data mengikut bahagian-bahagian yang ada dalam ni. Kemudian bila kita dah siap, anda boleh save to word. Tekan satu butang dekat atas ni, save to word. Okay. And then namakan saya. Dan anda boleh save ke mana-mana, desktop tu ke mana-mana. Okay, sekarang ni sudah siap kajian tindakan kita. Sekian, terima kasih.